Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang saya ucapkan kepada seluruh mahasiswa baru Universiti Tun Hussein On Malaysia untuk sesi 2021-2022. Kami dari Hal Ehwal Pelajar Universiti Tun Hussein On Malaysia sangat mengalu-alukan kehadiran anak-anak pelajar ke UTHM dalam menghadapi satu suasana yang baru yang ingin kami kongsikan ke arah pembinaan jati diri, ke arah pembinaan keupayaan bagi menghadapi suasana yang lebih mencabar di luar sana. Anak-anak mahasiswa baru yang dihormati lagi kasih sekalian, di bahagian hal ehwal pelajar dan alumni, Universiti Tun Hussein On Malaysia telah menyediakan satu modul khas bagi pembinaan jati diri, pembinaan keupayaan mahasiswa ke arah cabaran yang lebih besar di masa hadapan. Kami mengambil tanggungjawab ini dan membina satu modul yang kita panggil sebagai ringkasannya modul GRID. Ini adalah salah satu daripada pengisian ke arah pembinaan mahasiswa. Apa itu GRID? Soalan yang biasa ditanya dan akan ditanya. Dalam GRID merupakan satu ayat dalam bahasa Inggeris, tapi ia ada satu kependekan khusus untuk kita membina jati diri mahasiswa. Apa itu GRID? GRID adalah ringkasan kepada global, G, resilient, R, inovatif, I, trustworthy, T, dan talent, T. Inilah rumusan yang akan kita bangunkan kepada mahasiswa baru. Mudah-mudahan ia menjadi satu kekuatan dan kelebihan kepada mahasiswa UTHM. Baik, untuk melengkapkan modul ini, maka setiap dari modul elemen-elemen ini akan kita sediakan satu program-program yang khusus ke arah mahasiswa menyediakan, membiasakan diri dengan keperluan semasa. Untuk itu, mari kita lihat satu persatu. Mari kita lihat khususnya pada kali ini, iaitu yang dipanggil sebagai inovatif. Saya, Dr. Ahmad Hamdan bin Arifin, merupakan fellow di Kolej Kediaman Tun Said Nasir, akan berkongsi apa yang kita mahukan, apa yang kita akan bina bersama dari modul inovatif. Yang pertama, apa yang kita harapkan daripada modul ini ialah jati diri anak-anak mahasiswa. Kalau kita melihat jati diri ini, apa yang kita perlukan daripada jati diri mahasiswa? Saya ingin berkongsi tentang apa yang telah disebut, didefinisikan oleh Datuk Seri Utama Dr. Rais Yatim, merupakan yang dipertua Dewan Negara. Apa yang dikongsikan? Mendefinisikan jati diri sebagai satu unsur-unsur kehidupan yang mencerminkan lahiriah individu atau masyarakat. Dalam pengertian sahihnya, jati diri ini ialah individu, identiti masyarakat dan negara bangsa yang mempunyai sifat-sifat keutuhan yang dibanggakan. Kita di Malaysia ini, tonggaknya digerakkan oleh tiga bangsa utama, iaitu Melayu, Cina, India. Termasuk juga bangsa-bangsa di Sarawak dan Sabah yang berusaha kuat membangunkan Malaysia. Kami, rakyat Malaysia, kami sebagai keluarga Malaysia mempunyai jati diri sendiri. Melayu ada nilai dia yang tersendiri. Cina ada budaya yang tersendiri. India ada cara hidup yang tersendiri. Perbezaan ini diolah dengan sangat cantik dalam kita membangun Malaysia sebagai sebuah keluarga Malaysia. Inilah jati diri yang kita kena bina. Maka kalau kita lihat Melayu dengan kesopanan, bahkan Cina dan India, kesopanan ini yang kita perlu perjuangkan, yang perlu kita pertahankan. Inilah jati diri. Selain itu, dalam erti kata lain, jati diri ialah satu sifat atau ciri-ciri yang unik dan istimewa yang menjadi teras dan lambang kepribadian seseorang individu, suatu bangsa dan sebagainya. Anak-anak mahasiswa yang hormati dan dikasihi sekalian, inilah fungsi kekuatan sebuah bangsa, sebuah negara dalam pembinaan jati diri ini. Dalam kesempatan ini, suka untuk saya mengimbau bahawa tanah Melayu ini pernah gemilang dengan ketamadunan Melayu Melaka. Melaka mempunyai jati diri yang unggul. Bagaimana suatu tamadun ini telah dibina dengan cantik, dengan keagungan istananya, dengan kehebatan ketenteraannya, dengan teknologi ketenteraan yang ada,
teknologi perahu, teknologi layar, teknologi laut yang ada, mereka mampu bangun dan bergerak menjadi sebuah kerajaan yang hebat pada ketika itu. Maka ini memerlukan jati diri yang kuat. Namun, jati diri itu yang tidak dipasang dengan kekuatan yang kukuh akhirnya runtuh. Bagaimana akhirnya pada tahun 1511 kerajaan Melayu Melaka runtuh kerana berlakunya kemusnahan dari aspek jati diri seperti pembelotan, seperti pengkhianatan, seperti tamak dan rasuah yang berlaku di merata-rata. Ini yang kita perlu ambil pengajaran. Walaupun Melaka megah dengan kapal mendam berahinya. Inilah yang patut menjadi pengajaran kepada kita untuk kita bina seutuhnya kekuatan jati diri negara Malaysia dalam pembentukan keluarga Malaysia. Anak-anak mahasiswa yang hormati lagi kasih sekalian, inilah yang kita akan kongsi bersama berkaitan dengan jati diri. Kalau kita lihat dalam masa konteks sekarang ini, negara telah melalui satu zaman setelah dijajah oleh Portugis, seterusnya dijajah oleh berbagai negara-negara luar sebelum akhirnya dijajah oleh Jepun dan British pada ketika Malaysia merdeka akhirnya pada tahun 1957. Pada tahun 1999 telah berlaku satu isu besar yang menyebabkan akhirnya negara telah kembali duduk, pimpinan negara telah kembali duduk untuk melihat kembali keperluan jati diri negara. Di mana pada tahun 1999 telah berlaku yang dipanggil tragedi 13 Mei. Pada ketika itu berlaku banyak rusuhan antara kaum Cina, kaum Melayu, berlaku banyak pembunuhan. Tragedi ini cukup menyayat hati sehingga akhirnya tertubuhnya Mageran dan pimpinan negara telah duduk dan akhirnya terhasillah yang dipanggil prinsip rukun negara. Inilah yang akan memandu kita, negara Malaysia, ke arah yang lebih maju di masa akan datang. Anak-anak mahasiswa yang hormati dari kasih sekalian, kita memang tidak merasai peritnya ketika diganggu ataupun diseksa ataupun dijajah, terutama kalau kita lihat anak atuk dan nenek kita merasai keperitan ketika serangan komunis. Kita telah merasai nikmat indahnya Malaysia dibangunkan sekarang ini. Tidak lagi ada peperangan, tidak ada lagi kebuluran. Cuma COVID-19 yang melanda negara pada baru-baru ini yang sedikit sebanyak menggugat kesenangan, menggugat rasa hidup kita. Namun, marilah kita melihat kembali kepada konteks 5 prinsip rukun negara ini. Dalam itu telah digariskan, kalau kita lihat kepada pembinaan kepada rukun negara ini, yang pertama iaitu kepercayaan kepada Tuhan, yang kedua kesetiaan kepada raja dan negara, dan yang ketiga keluhuran perlembagaan, keempat kedaulatan undang-undang, dan yang kelima kesopanan dan kesusilaan. Jika ini dijadikan teras, maka kita akan terus kukuh jati dirinya, kita akan terus padu membina sebuah negara yang merdeka, sebuah keluarga Malaysia yang harmoni dan kekal dengan jati diri yang utuh. Baiklah, apa pentingnya jati diri? Seterusnya kita akan bicara tentang inovatif. Anak-anak mahasiswa dihormati lagi kasih sekalian, inilah yang kita perlukan. Kalau lihat kepada rukun yang pertama, iaitu kepercayaan kepada Tuhan. Masing-masing ada kepercayaan masing-masing. Islam dengan agama Islam, Hindu dengan agama Hindu, Buddha dengan agama Buddha, Kristian dengan agama Kristian. Dengan kepercayaan pada Tuhan, inilah menjadi tunjang kepada keutuhan jati diri itu. Saya suka melihat kalau kita lihat kepada kekuatan sebuah tamadun. Kita ada dalam buku sejarah kita, tamadun Cina. Kita ada dalam buku sejarah kita, tamadun Indus, tamadun Rom yang dibina pada ketika itu. Catatan menyebut bahawa jatuhnya kerajaan ini apabila aspek-aspek kepercayaan kepada Tuhan mula luntur dan akhirnya runtuh. Automatik kerajaan itu runtuh. Saya juga baru kalau kita lihat kepada data pencarian terkini, rupa-rupanya tanah Melayu tidak sunyi dari ketamadunan. Rupa-rupanya jauh di utara Malaysia, di Sungai Batu Kedah,
tercatat satu sejarah yang baru kita rungkai, iaitu sebuah tamadun Sungai Batu yang hebat dari aspek pembuatan besi. Hasil penggalian sejarah di Sungai Batu telah menemui hampir 2 juta peniup api yang digunakan untuk membuat besi. Nilai ini sangat banyak berbanding penemuan di tempat lain yang sangat kecil. Ini membuktikan bahawa pernah wujud satu tamadun yang hebat di tanah Melayu ini. Di situlah Sungai Batu, iaitu tamadun yang kaya dengan teknologi besi yang telah membekalkan besi ke seluruh dunia. Dan kalau kita lihat aplikasi besi di tempat tamadun-tamadun lain, maka tamadun Sungai Besi ini adalah sezaman dengan tamadun Rom. Inilah hebatnya tamadun yang tenggelam di bumi Malaysia ini. Yakin dan marilah kita bina bersama-sama kehebatan yang wujud di tamadun tanah Melayu ini untuk kita bina bersama semula Malaysia yang gemilang. Baiklah, melihat kepada kepentingan dalam memahami kepercayaan dalam konteks hukum negara ini, dalam membina jati diri ini, maka kita melihat pula pada aspek inovatif. Kita tak mahu mahasiswa yang lahir dengan inovasi-inovasi, daya fikir yang hebat, tapi mereka berfikir di luar daripada aspek rukun negara tadi. Sebagai contoh, mereka memikirkan untuk bahawa perlunya jantina ketiga. Kerana apa? Perlu meraihkan hak asasi manusia. Sedangkan dalam agama tidak ada jantina ketiga. Ini sebagai contoh konteks inovasi akal kita memikirkan di luar kotak. Tetapi kita telah melangkaui kotak kepercayaan kepada Tuhan itu. Contoh lain, bila kita cuba memperjuangkan yang dipanggil LGBT, adanya budaya gay, adanya budaya lesbian, adanya budaya songsang yang sudah tentu telah melangkaui batas agama. Ini satu yang perlu kita fahami. Kita ada satu jati diri yang kuat. Dalam kita membina inovatif, kita berada dalam kerangka yang tepat, yang betul dalam kita membina inovatif. Mari kita singkap dan kita lihat apa pula yang dimaksudkan dengan inovatif. Inovatif merupakan keupayaan berfikir yang mencetuskan idea secara kreatif untuk melahirkan sesuatu produk atau perkhidmatan baru yang lebih cekap dan berkesan. Proses pemikiran inovatif melibatkan 3 unsur utama, iaitu kreativiti, pembangunan idea dan pelaksanaannya. Ini inovatif. Dan kita menggunakan akal kita, tapi kita salurkan akal kita berdasarkan kepada kerangka yang kita bina bersama. Kita lihat kerangka pertama tadi, iaitu dalam hukum negara, kepercayaan kepada Tuhan. Yang kedua, kalau kita lihat bersama, kesetiaan kepada raja dan negara. Yang ketiga, keluhuran perlembagaan. Dalam aspek yang kedua, kesetiaan kepada raja dan negara, kita akan cipta apa-apa perkhidmatan contohnya. Tapi dalam aspek itu, kita pastikan bahawa kita dalam kerangka kesetiaan kepada raja dan negara. Ini adalah sistem yang telah dipersetujui sebagai kerangka untuk kita hidup aman dan damai. Negara luar mencemburui Malaysia. Bagaimana sebuah negara yang terbangun dengan bangsa yang pelbagai boleh hidup harmoni, boleh hidup tenteram, boleh hidup bertolak ansur. Inilah rahsia kita yang perlu kita kekalkan. Yang ketiga, keluhuran perlembagaan. Kita buat inovasi-inovasi yang baru, tetapi kita masih dan perlu melihat kepada keluhuran perlembagaan yang ada di negara ini. Baik, selain itu, inovatif yang ingin dicapai dalam modul ini juga tidak terhad kepada penciptaan produk atau inovasi baru, bahkan mencadangkan penyelesaian masalah komuniti juga merupakan aspek inovatif yang boleh diperkembangkan oleh mahasiswa UTHM. Ini yang kita nak cuba bawa, bahawa inovasi yang terlintas dari benak fikiran kita gunakan untuk manfaat komuniti, untuk manfaat masyarakat dan kawasan-kawasan sekitar UTHM khususnya. Baiklah. Dalam inovatif ini, kita melihat tadi bahawa yang pertama, kekuatan jati diri kita, melihat kepada sejarah jatuhnya Kerajaan Melayu Melaka. Jati diri ini dikukuhkan dengan 5 prinsip rukun negara. Maka seterusnya kita luaskan, kita kembangkan keupayaan
akal kita dengan inovasi yang berdasarkan kerangka tadi, maka kita berharap dengan inovasi itu akan menghasilkan satu produk baru, satu perkhidmatan baru yang akan memberi manfaat kepada masyarakat komuniti, khususnya di sekitar UTHM. Baik, ataupun mana-mana tempat sekitar kawasan yang kita tinggal. Dalam budaya sekarang ini, kita berada di tempat masing-masing secara online. Ada penghuni di Kolej Tun Said Nasir tapi masih berada lagi di Johor Bahru, ada masih lagi berada di Mersing, ada yang di Kolej Perwira, ada yang Kolej KTDI tapi masing-masing masih lagi berada di rumah meneruskan pembelajaran secara online. Jadi masing-masing ada di tempat masing-masing dan tahu suasana yang berlaku di komuniti dan masyarakat sekitarnya. Kita menjadi satu rakyat Malaysia yang cakna kepada apa yang berlaku di sekitar kita. Jadi dengan persoalan itu, mari kita sama-sama tingkatkan kepada kita diri, kesedaran diri kita untuk melihat pula turun kepada masyarakat, lihat apa sebenarnya telah berlaku di tempat kita. Anak-anak mahasiswa, mari kita lihat dan kita renung bersama. Kalau kita lihat di kampung kita contohnya, bagaimana agaknya adik-adik ataupun jiran-jiran kita belajar dengan PDPR, dengan internet yang ada, dengan apparatus, dengan kelengkapan pembelajaran yang ada. Adakah mereka dapat belajar dengan baik? Itu contoh masalah yang berlaku. Baik, dengan kefahaman tentang inovasi di bawah kerangka jati diri, iaitu prinsip rukun negara ini, mari kita lihat bahawa Malaysia ini dalam suasana COVID-19, mau tak mau kita sedar bahawa masyarakat sedang menghadapi masalah. Dalam aspek apa? Kita lihat antaranya ialah dalam aspek pembelajaran, ekonomi. Ramai mungkin saudara-saudara kita yang sedang diberhentikan pekerjaan. Ramai mungkin daripada saudara-saudara kita yang hilang pekerjaan mereka, dikurangkan pendapatan dan sebagainya. Ini merupakan aspek yang boleh kita lihat bersama untuk kita selesaikan melalui keupayaan inovasi yang kita akan fikir bersama nanti. Baik, ini adalah modul yang kita cuba bina, iaitu dengan kefahaman tadi, sedikit perkongsian bagaimana pentingnya kita membina jati diri dalam kerangka 5 prinsip rukun negara dan mengaktifkan keupayaan kita untuk mencipta inovasi baru. Mari kita selesaikan masalah yang berlaku di sekitar kita untuk menunjukkan bahawa mahasiswa UTHM, mahasiswa yang bersaing dan mampu memberi nilai kepada masyarakat. Okey, baik. Jadi dalam aspek ini, dalam aspek grid yang khusus kepada inovasi, Malaysia sedang menghadapi satu cabaran yang belum pernah lagi dihadapi sebelum ini, iaitu penularan pandemik COVID-19. Perkara ini telah mengubah landscape bukan sahaja sosial, ekonomi, politik secara keseluruhannya. Sudah tentu banyak pihak telah menerima impak yang negatif. Kita lihat dalam dunia penerbangan ramai juruterbang yang telah diberhentikan pekerjaan mereka kerana tiada lagi penerbangan ke luar negara ataupun dalam negara pada ketika COVID-19 melanda negara kita. Kita lihat juga anak-anak tidak bersekolah secara bersemuka. Mereka perlu bersekolah secara dalam talian. Ada anak-anak yang tidak menerima internet yang baik, tidak ada kelengkapan komputer, tidak ada kelengkapan telefon pintar yang akan merencatkan proses pembelajaran mereka. Namun ciri-ciri yang perlu kita gerakkan ini, kita berharap ia akan menjadi penyelesaian masalah kepada masyarakat yang berada pada ketika ini. Untuk itu, sebagai panduan bahawa modul inovatif ini, kita mengharap kita akan meminta untuk mahasiswa menyelesaikan masalah dalam empat aspek. Apa 4 aspek ini? Iaitu yang pertama ekonomi, yang kedua akses kepada pendidikan, yang ketiga kesihatan mental dan yang keempat kesedaran vaksin. 4 aspek ini cuba kita lihat kepada masyarakat sekitar kita, jiran-jiran kita, ahli keluarga kita, penduduk kampung kita, penduduk di taman perumahan yang kita duduk. Apa agaknya kita boleh bantu
untuk menyelesaikan masalah mereka. Mari kita tengok satu persatu. Yang pertama, cabaran ekonomi. Secara umumnya kita boleh tahu bahawa menurut Perkeso, bahawa data menunjukkan pada sehingga pada tahun Disember 2020, iaitu 304,000 orang telah kehilangan pekerjaan akibat COVID-19. Okey. Selain itu, Sekretariat Majlis Tindakan Ekonomi turut melaporkan bahawa sebanyak 600,000 isi rumah M40 telah tergelincir jatuh ke kategori B40 sepanjang penularan wabak COVID-19 ini. Anak-anak pelajar melihat kepada situasi tersebut, mari kita turun ke lapangan, kita lihat agaknya apa yang boleh kita sumbangkan sebagai cabaran umum, sebagai pandangan umum yang boleh kita selesaikan. Antaranya ialah kita mencadangkan satu penyelesaian ekonomi digital kepada penduduk tempatan. Kita bantu mereka, mengajar mereka untuk membuat kedai Shopee, kedai online contohnya. Itu satu aspek. Yang kedua mungkin yang boleh kita bantu ialah mungkin ada sebahagian daripada mahasiswa baru ini adalah yang pakar membuat Adobe Photoshop contohnya ataupun Canva. Jadi apa tidaknya kalau kita bantu mereka untuk siapkan dokumentasi poster dan sebagainya dan membantu promosi dan produk mereka. Itu yang kedua. Yang ketiga, latihan keusahawanan melalui usaha sama dengan pejabat-pejabat ataupun bahagian-bahagian terlibat yang ada di UiTHM. Anak-anak pelajar boleh berhubung dengan pusat teknologi usahawan contohnya, berhubung dengan pegawai berkaitan, berbincang untuk mengadakan satu program keusahawanan di kampung kita contohnya. Kita kumpulkan pula kawan-kawan kita, ramai kawan-kawan kita yang telah mula membina kedai-kedai kecilan, penjaja-penjaja. Kita kumpulkan mereka, kita jemput pegawai-pegawai di UiTHM untuk mengajar pula mereka. Itu contoh yang ketiga. Contoh yang keempat kita lihat antaranya ialah sebagai ejen penyebar inisiatif kerajaan kepada rakyat yang terkesan. Kita mampu untuk mencapai akses apa bantuan-bantuan yang ada di kerajaan, jadi kita maklumkan kepada mereka. Maka ini akan meningkatkan dan membantu mereka. Kita mengharap dengan adanya usaha-usaha ini yang digerakkan oleh anak-anak mahasiswa ini, kita akan menimba kemahiran komunikasi. Kita bukan saja akan meningkatkan kemahiran berkomunikasi, di sini juga akan meningkatkan kemahiran pengurusan sumber manusia, kreativiti dan yang paling penting ialah kerja berpasukan. Ini contoh yang pertama berkaitan dengan aspek ekonomi. Kita pergi yang kedua iaitu akses kepada pendidikan. Akses kepada pendidikan. Kita sedar tadi dalam masalah ini bahawa banyak masalah yang dihadapi oleh anak-anak pelajar di sekolah rendah maupun di sekolah menengah dan tidak terkecuali kita semua, mahasiswa di universiti, bahawa berlaku masalah dalam akses kepada pendidikan seperti masalah gadget yang tak mencukupi, internet yang tidak cukup. Okey. Jadi apa inovatif penyelesaian yang boleh kita cadangkan kepada mereka? Antaranya dalam konteks ini bahawa mahasiswa boleh menyumbang bakti dalam aspek tenaga maupun idea melalui yang pertama sebagai ejen penyebar inisiatif kerajaan kepada rakyat yang terkesan. Kita sedia maklum bahawa baru ini pun Perdana Menteri baru melancarkan satu inisiatif kepada anak-anak muda bagi membantu mereka mendapatkan kemudahan internet yang baik. Bagi kita jadi apa lagi? Inilah peranan kita untuk membantu dan menyumbang kepada masyarakat. Maklumkan kepada anak-anak muda, maklumkan kepada kawan-kawan kita, maklumkan kepada adik-adik kita, maklumkan kepada saudara mara kita bahawa kemudahan ini perlu mereka rangkul untuk manfaat mereka dalam pembelajaran. Yang kedua, memberi kelas tambahan percuma kepada mereka. Anak-anak, alhamdulillah, tahniah, anda semua telah sampai ke mendaftar, telah berjaya mendaftar, telah terpilih menjadi mahasiswa Universiti Tun Hussein On Malaysia. Anda adalah mahasiswa. Definisi mahasiswa itu secara tidak langsung memberi satu konotasi bahawa anda telah mencapai satu tahap yang baik. Maka apa salahnya kita turun kembali kepada masyarakat, tengok sekolah lama kita, tengok
sekolah di kampung kita, bantu mereka dengan memberi perkhidmatan sekelas tambahan. Kena ingat, kadang-kadang mereka tidak dapat nak memahami sebaiknya melalui kelas PDPR. Jadi mungkin ada kaedah-kaedah yang kita boleh bangunkan untuk mengadakan kelas tambahan percuma kepada mereka. Itu yang kedua. Yang ketiga, membina kerjasama strategik bersama industri yang membantu proses PDPR. Seperti Yes, seperti Maxis, seperti Telekom Malaysia. Kita jadi perantara dan kita berhubung dengan mereka, kita mohon bantuan untuk ditingkatkan accessibility ataupun keupayaan akses di sesuatu tempat, di sesuatu lokasi bagi meningkatkan keupayaan pelajar-pelajar menghadapi proses pembelajaran dengan lebih baik. Itu contoh dalam akses pembelajaran. Alhamdulillah, negara juga telah melalui proses pemulihan negara dengan baik. Kita telah mencapai 90% kelompok dewasa yang telah divaksinasi. Secara umumnya, insya-Allah pelajar-pelajar akan dapat bersemuka kembali secara berperingkat. Namun kena ingat, kesan setahun mereka melalui proses PDPR, ada kesan yang dihadapi oleh mereka. Secara tak langsung, kita sedar atau tidak, ada banyak aspek-aspek kefahaman dalam pembelajaran mereka yang tak dapat dikuasai dengan baik. Itu yang perlu kita perhatikan dan kita selesaikan bersama-sama. Mudah-mudahan bila kita turun ke masyarakat dengan satu kumpulan yang besar di kalangan mahasiswa baru UTHM, kita akan membina kemahiran berpasukan kita dengan lebih baik. Kemahiran berkomunikasi, kemahiran menyelesaikan masalah di peringkat masyarakat. Mudah-mudahan dengan ini kita juga dapat mengaplikasikan prinsip berhukum negara dalam aspek kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan dan kesopanan dan kesusilaan. Ini aspek penting dalam kita membina jati diri kekuatan kita. Baik, itu dalam aspek pendidikan. Bagaimana pula dalam aspek yang ketiga, iaitu kesihatan mental. Sedar atau tak sedar, bila ramai rakyat Malaysia yang kehilangan pekerjaan, secara tak langsung telah meningkatnya kesihatan mental, masalah mental di kalangan rakyat Malaysia. Ramai kes bunuh diri dilaporkan saban bulan, saban hari. Kerana apa? Kerana masalah tekanan hidup yang dihadapi oleh mereka. Jadi kalau kita lihat kepada data yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia pada tahun 2020, telah menerima lebih daripada 44,000 panggilan membabitkan isu kesihatan mental kesan dari COVID-19. Tambahan pula, berdasarkan perangkaan PDRM, Polis Diraja Malaysia juga telah memperolehi satu data bahawa sehingga Mac 2021, sejumlah 336 kes bunuh diri dilaporkan kepada PDRM. Ini satu data yang agak membimbangkan untuk kita sama-sama bermuhasabah. Kita bersama dengan masyarakat untuk mengurangkan masalah mental di kalangan mereka. Mereka ada menghadapi masalah depres, tekanan. Mereka menghadapi masalah keletihan, anxiety. Ini yang kita boleh rungkai bersama-sama. Anak-anak mahasiswa sekalian, antara carangan yang boleh kita bina bersama. Yang pertama dalam konteks ini, bahawa manusia boleh menyumbang bakti, tenaga dan idea melalui penganjuran program kesedaran kesihatan mental yang kita jalankan bersama dengan pihak-pihak yang berkenaan, Kementerian Kesihatan ataupun dengan UTHM. Kita ada Pusat Kesihatan Universiti dengan doktor-doktor yang terlatih, bincang bersama mereka, juga dengan pusat kaunseling untuk kita dapatkan perkhidmatan mereka bagi menjayakan program bersama masyarakat yang akan kita laksanakan nanti. Contohnya, itu yang pertama. Yang kedua ialah menyediakan sebuah sistem capaian khidmat nasihat dan kaunseling dari pakar berkelayakan. Ya, kita gunakan konsep yang pertama tadi. Jumpa dengan pusat kaunseling di UTHM, berbincang dengan pegawai yang berkaitan, dapatkan khidmat nasihat, dapatkan pandangan mereka untuk mereka turun ke Padang. Contohnya turun ke Mersing secara bersemuka ataupun secara online. Kita yakin akan datang ni banyak kelonggaran yang akan diberikan oleh pihak kerajaan, maka tiada masalah untuk kita mengadakan program secara bersemuka nanti. Itu sebagai contoh. Baik, yang ketiga, mempromosikan kepentingan kesihatan mental dan impaknya kepada masyarakat. Ya, ini mungkin peranan kita. Kita wujudkan satu laman Facebook contohnya, Instagram, Twitter dan sebagainya, dan kita promosikan kesihatan
dan kita boleh channelkan, kita boleh salurkan contohnya untuk sebarang masalah, boleh berbincang dengan tenaga-tenaga pakar yang ada di UTHM. Maka dengan ini kita berharap kita dapat meningkatkan kemahiran pemikiran kritis, membuat keputusan dan paling penting menyelesaikan masalah. Kita berharap dengan penyelesaian ini, maka kadar jenayah yang berkait kadar bunuh diri akan menurun, kan? Aspek-aspek kesihatan mental yang dilaporkan kepada KKM akan menurun. Secara tak langsung perkara ini akan berkait dengan banyak pihak. Bila depres contohnya, seorang suami yang depres mungkin akan melakukan kita panggil kekejaman kepada suami, kepada isteri, kepada anak, berlaku penderaan contohnya. Itu yang pertama. Kita lihat juga yang lain, kesannya depres akan meningkat pula pengambilan dadah sebagai langkah mereka nak menyelesaikan masalah ini. Ini antara perkara yang kita perlu lihat dalam masalah depres ni. Dan yang terakhir iaitu dalam masalah kesedaran vaksin. Alhamdulillah, dengan usaha kerajaan, kadar vaksinasi seperti yang saya pernah sebut tadi di awal tadi ialah kita telah mencapai satu kadar vaksinasi yang cukup baik. Dan kita telah mencapai 90%, kita telah melebihi 90% kadar vaksinasi untuk komuniti dewasa. Kerajaan sekarang telah pergi ke peringkat bawahan yang di bawah umur 12 hingga 17 dan 18. Maka ini adalah proses-proses yang memerlukan sebenarnya bantuan daripada banyak pihak untuk menyambut dan mendorong mereka. Maka ini juga salah satu elemen yang pihak universiti lihat perlu dijayakan bersama oleh mahasiswa baru UTHM. Antaranya ialah yang pertama, kita boleh cadangkan sebagai kita menganjurkan program kesedaran dan kepentingan vaksin kepada komuniti yang melibatkan usaha sama daripada UTHM. Kita ada pusat kesihatan universiti, boleh diajak, boleh dijemput untuk memberi pengisian secara online kepada komuniti setempat kita contohnya, ataupun komuniti di kampung kita, komuniti di jalan kita. Kita ada yang duduk di taman perumahan, ada yang duduk di felda, ada yang duduk di kampung, ada yang duduk di kondominium contohnya. Kita panggil ahli jawatankuasa kondominium untuk turun dan dengar apa yang ingin disampaikan oleh mahasiswa baru UTHM contohnya. Baik, yang kedua contohnya mempromosikan kepentingan vaksin dan impaknya kepada masyarakat. Ini juga antara yang penting. Dan yang terakhir ialah membantu kerajaan dalam menggalakkan pendaftaran vaksin. Okey, jadi ini kita kena ambil maklum. Sekarang ni banyak pusat pemberian vaksin yang telah dibuka secara walk-in. Jadi kita ambil maklum, dapatkan maklumat di kawasan sekitar dan kita hebahkan kepada komuniti sekitar kita. Mudah-mudahan dengan aktiviti ini kita dapat meningkatkan keupayaan dari aspek pemikiran kritis, pembuat keputusan dan penyelesaian masalah dalam aspek penggunaan teknologi. Ini adalah 4 elemen yang cuba ditekankan dalam modul ini. Apa yang kita nak daripada pelajar, daripada mahasiswa? Baik, secara umumnya kita melihat modul ini perlu digerakkan untuk tempoh 4 minggu. Minta maaf, kepada 8 minggu. 8 minggu. Sekarang ini merupakan minggu kedua pada tarikh 14 pada tarikh ini iaitu 18 Oktober, dan pelaksanaan modul ini bermula dengan pengenalan kepada modul ini. Penekanan kepada aspek rukun negara, kepada jati diri dan kepada aspek modul inovasi ini sendiri. Okey. Setelah modul ini diterangkan dan dapat difahami, dapat didengari oleh pelajar-pelajar baru, kita mengharap minggu seterusnya pada saat itu akan berlaku yang dipanggil sebagai pembahagian kumpulan. Kita nak dalam satu kumpulan di setiap kolej-kolej akan ada kumpulan yang dianggotai oleh maksimum 10 orang pelajar baru. Maka fasilitator daripada kolej-kolej kediaman akan membantu untuk membuat kumpulan tersebut yang merangkumi 10 orang pelajar baru. Okey, daripada 10 orang pelajar baru tu kita akan minta untuk mereka merancang apa agaknya program-program penyelesaian masalah komuniti yang akan dianjurkan kepada mereka. Jadi aspek yang penting bila kita melaksanakan program ini ialah maka mereka akan berbincang secara kumpulan 10 orang, lantik ketua,
dan bincang apa agaknya isu-isu yang berlaku dalam aspek tadi yang boleh dibuat di tempat mereka. Sebagai contoh, ada yang bila kumpul 10 orang tu, ada yang tinggal contohnya di kawasan yang tiada akses internet. Okey, tak ada akses internet dan nampak mampu untuk dilaksanakan kepada tempat tersebut. Jadi kita putuskan apa masalah yang akan kita pilih untuk diselesaikan. Itu yang pertama. Okey. Bila dah dapat clear, dapat jelas apa masalah yang ingin diselesaikan, maka kita perlu membuat sedikit kajian lapangan dari aspek pengguna di kawasan tersebut, siapa yang terlibat, kumpulan data, siapa ketua kampung. Okey, brainstorm. Kemudian kita brainstorm pula apa cadangan penyelesaian kepada perkara-perkara tersebut. Senaraikan apa, kita dah kesan yang pertama tadi masalah, yang kedua kita cadangkan, kita senaraikan apa masalah, apa penyelesaian masalah tadi. Dan ada kalau merujuk pada apa yang saya kongsikan tadi, mungkin diadakan program kelas percuma kepada pelajar-pelajar yang ketinggalan, ataupun mengadakan sesi berjumpa dengan syarikat-syarikat telekomunikasi untuk meningkatkan talian disebut. Mungkin ada di kalangan ibu bapa dalam kumpulan tersebut yang ada hubungan ataupun berhubungan rapat dengan syarikat-syarikat telekomunikasi dan boleh membantu urusan tersebut. Jadi itu aspek yang kedua. Ini perlukan dalam jangka masa lebih kurang seminggu. Soal selidik, dan pada ketika itu kita perlu mendapatkan maklum balas soal selidik. Kita perlu buat, kita dah rampak apa masalah yang berlaku, kita dah senaraikan apa cadangan penyelesaian, kita buat soal selidik kepada masyarakat komuniti tersebut. Apa masalah yang dihadapi, serius atau tidak masalah dihadapi. Daripada situ kita kumpul data tersebut dan kita ambil keputusan apa penyelesaian yang kita akan ambil. Okey. Pergi kepada step yang ketiga iaitu advokasi. Yang ini perlu kepada perbincangan mendalam bersama komuniti. Kita dah nampak cadangan-cadangan tadi dengan data-data tadi, maka kita pergi ke komuniti tadi, contohnya ketua kampung ataupun ketua jalan dan sebagainya. Okey, kita bincang, ini yang akan kita laksanakan program bersama mereka. Ini perlu perbincangan. Di sinilah kita nak tingkatkan keupayaan pelajar untuk membina keupayaan berkomunikasi dengan masyarakat. Keupayaan perbincangan dengan masyarakat, keupayaan membuat keputusan. Kita harap perkara ini dapat meningkatkan keupayaan kita dari peringkat awal lagi di UTHM ini. Jadi bila kita dah bentang idea kepada mereka, dapatkan persetujuan bersama. Okey, di tahap peringkat yang keempat ialah pelaksanaan program. Jadi pelaksanaan program ni kita anggarkan perlukan kepada 3 ke 4 minggu. 3 ke 4 minggu cara penyelesaian kepada masalah kepada masyarakat, pada komuniti. Setelah proses itu 3 minggu itu adalah tempoh yang kita berikan. Kalau kita ambil keputusan kita nak buat webinar contohnya ataupun kelas tambahan, mungkin kita cadangkan dalam 2 minggu kita laksanakan. Yang pasti yang perlu kita buat, yang perlu kita ambil perhatian dalam program yang kita laksanakan ni ialah setelah proses program itu selesai, kita kena buat soal sidik dan pastikan ada peningkatan kepada program tersebut. Contohnya kita buat kelas percuma, 3 kali kelas percuma khusus kepada tajuk matematik tambahan contohnya. Maka ada peningkatan kepada tahap kefahaman pelajar. Kalau sebelum ni langsung tak faham, sekarang ni jadi faham pada tajuk tersebut contohnya. Ini yang kita nak. Jadi mungkin projek itu tak semestinya kita hanya peruntukkan dalam tempoh 3 minggu, buatlah projek. Dan kemungkinan sebenarnya projek itu boleh siap dalam tempoh beberapa jam ataupun 2 hari ataupun 3 hari saja. Dan terakhir sekali, dalam tempoh 8 minggu tersebut perlu ada satu pelaporan kepada keberkesanan program yang telah dilaksanakan bersama fasilitator. Jadi kita perlukan untuk program ini, fasilitator akan membantu dan sentiasa berhubung dengan kumpulan bagi memastikan projek ini dapat berjalan dengan baik. Baik, itu 5 langkah dalam pelaksanaan modul ini, iaitu pengenalan modul yang akan disampaikan oleh saya, yang telah disampaikan oleh saya ini. Yang kedua, pengumpulan data ke pelajar-pelajar tadi yang telah dikumpulkan kepada kumpulan, kumpul data. Ketiga, berbincangan dengan komuniti yang terlibat. Yang keempat, pelaksanaan program. Yang kelima, pelaporan. Baik, mudah-mudahan apa yang kita nak daripada program ini, kita dapat memberi satu pengukuhan kepada aspek rukun negara.
kepada semua pelajar. Pelajar-pelajar dapat memberi impak tambah nilai kepada masyarakat. Ini yang kita nak. Kerana di sini juga facilitator akan membantu Universiti Tun Hussein On dalam membuat penilaian kepada pelajar-pelajar yang telah melaksanakan modul ini. Besar harapan kami untuk semua pelajar dapat memberi perkhidmatan yang sepenuhnya untuk kita sama-sama mendapat manfaat daripada program ini. Dari segi ini, secara umumnya, apa yang kita nak ialah pelajar-pelajar akan dapat menerima satu kemahiran akan bertambah dalam aspek komunikasi, penyelesaian masalah, berpasukan, kerja-kerja berpasukan, kreativiti, pengurusan sumber manusia, bagaimana kita berhubung dengan kawan-kawan kita. Mungkin akan ada sebahagian kawan-kawan kita yang tidak bergerak aktif. Okey, bagaimana kita nak berhubung dengan mereka. Maka di sini akan berlaku pembinaan, pembelajaran secara live, secara terus, bagaimana kita nak mengatasi masalah ini. Maka insya-Allah fasilitator akan membantu untuk mengatasi masalah ini. Itu contoh bagaimana pengurusan sumber manusia. Pendengaran aktif. Kita sebagai mahasiswa akan dilatih sebagai pendengar aktif. Yang ketiga, yang seterusnya ialah kecerdasan emosi. Dan bagaimana kita dilatih untuk menghadapi perbezaan pendapat, menghadapi mungkin bila kita berbincang ada yang bersuara tinggi dengan lebih profesional. Okey. Kemudian kemahiran membuat keputusan, penggunaan teknologi tinggi dan pemikiran kritis. Jadi mudah-mudahan dengan pelaksanaan modul ini, maka lengkaplah satu daripada modul GRID yang saya telah senaraikan tadi, iaitu aspek inovatif. Seterusnya insya-Allah modul lain akan digerakkan bersama secara berperingkat juga. Maka dengan lengkapnya modul ni, kita harap secara tak langsung kita membantu ke arah pembinaan sebuah mahasiswa yang berdaya saing, yang mempunyai jati diri tinggi dan keupayaan yang lebih tinggi. Penilaian modul ini akan dibuat pertama bukan saja daripada ada 3 pihak yang akan terlibat dalam penilaian setiap pelajar yang terlibat. Yang pertama, maklum balas dari komuniti. Sebab tu kita akan ada buat satu soal selidik kepada komuniti. Komuniti akan nilai sebelum dan selepas. Yang kedua, penilaian daripada rakan sebaya. Rakan sebaya dalam kumpulan tersebut akan menilai sejauh mana pelibatan setiap ahli kumpulan. Dan yang terakhir adalah penilaian oleh fasilitator tersebut. Okey, inilah yang akan kita bawakan. Mudah-mudahan kita akan sama-sama membina satu keupayaan yang lebih baik kepada mahasiswa. Baik. Saya kira ini yang akan saya kongsikan dalam pembinaan modul inovatif. Saya mengucapkan selamat berjaya kepada semua mahasiswa baru. Raikan, sambut modul ini dengan penuh semangat bagi kita menyelesaikan masalah komuniti yang berlaku di sekitar kita. Saya serahkan semula kepada kebijaksanaan mahasiswa, anak-anak mahasiswa, bagi kita melihat dalam aspek positif ke arah pembinaan diri kita. Sekian dahulu daripada saya, Dr. Ahmad Hamdan bin Arifin. Sehingga kita bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.